Dania. Kan Al-Fadil Cik Hasan dan juga rakan-rakan TVP kalau ada. Seterusnya ahli jawatan kuasa A-level, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lupakan kepada anak dia. Alhamdulillah. Kalau saya tahu tadi kebahasaan boleh bagi persian, saya minta maaf Baik, sedikit saja pengisian pada malam ini. Sekadar pengisian, lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit gitu. Boleh kan? Kita dah tak sabar nak baca buku dah ni. Malam ni pula dah baca buku kan. Malam sebelum ni tak nak pula. Bila jam? Oh, insyaAllah lagi kita cepatkan lagi 10 minit. Boleh? InsyaAllah. Baik. Baik, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seringkas daripada saya. Pertama sekali, dalam kita nak mengejar kejayaan kita dalam peperiksaan khususnya, kita tidak dapat lupa, dan kita jangan sekali-kali lupa tentang matlamat hidup kita di dunia ini. Saya guna whiteboard sebab saya biasa share dalam kelas. Saya tak selalu ajar A-level. Siapalah saya. Okey. Betul lah. Baik, matlamat hidup kita di dunia ini seperti mana yang kita telah berjanji berikrar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dan selalu kita doa dalam sembahyang kita, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang maksur yang ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita selalu doa itu iaitu kejayaan, kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia ini hasanah, kejayaan, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Cikgu Hasan, hasanah. Al-akhirah. Cikgu Hasan tak risau dah. Dunia adalah hasan, akhirat adalah hasan, insyaAllah. Dunia dan akhirat kita minta pada Allah. Selalunya kita minta. Jarang sekali kita tinggal dalam doa kita. Tak ingat macam mana pun doa, pendek macam mana pun doa kita, mesti insya-Allah kita akan sebut doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh hanya fokus kepada satu dunia sahaja, tapi sebagai seorang muslim yang hebat, dia fikir dua dunia, iaitu dunia di sini dan juga dunia yang kekal abadi di akhirat nanti. Disebabkan itu kita berdoa, di dunia pun kita nak berjaya, di akhirat pun kita nak berjaya. Tetapi malangnya muslimin muslimat dirahmati Allah, sebelum kita melangkah ke akhirat ini, kita nak ni masuk syurga, nak sangat redha Allah, nak sangat duduk di akhirat dengan keadaan yang senang rela, nak sangat duduk di akhirat dengan segala kenikmatan, kemewahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada penghuni-penghuni syurga. Tetapi nak masuk ke syurga yang hebat itu, mesti kita kena mati dulu. Takkan kita masuk syurga yang hebat tak nak mati. Oh, aku tak nak mati tapi aku nak masuk syurga ke? Macam mana? Tak boleh. Syarat masuk ke syurga mesti mati dulu. Betul sebab? Betul. Syarat masuk ke syurga adalah kita kena mati dulu. Disebabkan itu juga selalunya kebiasaannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kita doa kepada Allah, tamatkanlah riwayat hidup kami ini, akhirikanlah kehidupan kami ini bi husnil khatimah, dengan sebaik-baik akhirat, dengan akhirat yang baik, dengan kehidupan last sekali yang baik. Kita tidak mahu kita mati dalam keadaan kita su'ul khatimah, dalam keadaan kita tengah buat maksiat, kita mati. Nauzubillah min zalik. Dalam keadaan kita buat benda-benda yang lagha, yang tidak bermanfaat, kita meninggal dunia. Nauzubillah min zalik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita mati nanti dalam keadaan kita husnul khatimah. Tapi muslimin muslimat, Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Allah tak bagi tahu tarikh kematian kita. Tak bagi tahu. Walaupun kita doa sentiasa pada Allah, tapi Allah tak bagi tahu kepada kita tarikh mati kita dan di mana tempat kematian kita. Itu adalah sirrul minal asrar, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tanda ada. Tanda mungkin ada. Ada orang tak dapat tanda pun terus meninggal dunia. Tapi ada orang dia dapat tanda-tanda untuk menyiapkan diri dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cantiknya, kalau dah dalam exam, okey, masuk-masuk exam 2-3 minggu lepas tu, okey, kita buat quiz. Suka tak dengan lecturer macam tu? Dia tak bagi tahu pun. Okey, hari ni kita tak belajar ya. Hari ni kita buat quiz. Suka tak? Oh, tak suka lah. Kalau ada orang survey tu, confirm satu. Confirm dah. Tapi kalau lecturer tu kata, okey, exam kita 4 minggu lagi. Esok nak exam hari ni. Bagi soalan squad. Okey, essay masuk ni. Itu mesti 5. Lecturer ni terbaik. Macam ni memang terbaik. Nampak? Sebab apa? Sebab kita nak tarikh itu, kita nak siap sedia lebih awal sebelum kita bertemu dengan saat-saat kegentingan itu. Tapi mati yang merupakan tempat ataupun yang merupakan satu platform untuk kita pergi ke dunia yang kekal itu, kita perlu mati dulu, dan mati ini tidak ada tarikhnya. Oleh sebab itu kita kena menjadi seorang muslim yang sentiasa bersedia setiap masa. Tapi apa yang Allah SWT bagi tahu kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syaratnya adalah kita kena bertakwa. Baik, muslimin muslimat dalam hati Allah. Jangan kita lupa terus dengan dunia. Kan? Oh, kalau contoh dunia tak payah. Dunia ni bagi aku tak payah. Tak payah beli baju baru. Tak payah beli handphone. Tak payah beli motor, kereta, tak payah. Ni dunia semua ni. Kita kena pergi kelas, balik kelas, duduk kat surau ni. Tak boleh. Wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan kamu sama sekali lupa tentang nasib kamu di dunia. Dunia ini adalah merupakan tempat untuk kita buat investment. Dan kita harapkan pulangan dia, ROI dia, return of investment tu dekat akhirat nanti. So kita kena banyak invest dekat dunia ni. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, cara kita nak invest kat dunia ni, yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syarat adalah ikhlas. Apa saja perbuatan kita, terutamanya yang sesuai dengan situasi kita pada hari ini, menuntut ilmu, mesti ada elemen ikhlas. Tujuan kita belajar bukan hanya sekadar untuk exam. Tujuan kita belajar bukan hanya untuk dapat tempat yang terbaik dekat dalam kerjaya nanti. Tujuan kita belajar bukan nak dapatkan gaji yang tinggi semata-mata. Bukan sekadar itu. Kalau kita masih ingat lagi hadis yang Rasulullah SAW sebut, diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu dimulakan dengan niat. Niat kerana Allah dan juga Rasul. Dalam hadis itu mengatakan, kalaulah kita niat kerana dunia semata-mata, kita sebut dunia ni, apa maksud dunia? Oh, ini semua dunia ni, Ustaz. dunia. Apa maksud dunia ni? Apa maksud dunia? Tapi dapat saya belajar makan malam hari ni. Kita sebut dunia. Apa maksud dunia? Ada. Okey. Imam Nawawi mengatakan, dunia ini boleh jadi dua maksud. Yang pertama, ad-dunu. Bukan buat dono ad-dunu. Ad-dunu. Ad-dunu maksudnya dekat. Yang kedua, ad-dana'ah. Ad-dana'ah maksudnya hina.
Kalau kita hanya belajar untuk semata-mata dunia, untuk mengejar sesuatu kepentingan yang dekat dengan kita di dunia ini, 5 tahun, 10 tahun akan datang, itu saja matlamat kita belajar, maka Imam Nawawi mengatakan mengejar dunia seumpama itu adalah untuk semata-mata mendapatkan matlamat yang dekat sahaja, dan perkara itu adalah satu perkara yang hina. Disebabkan itu, jangan sekali-kali kita belajar, kita niatkan dalam diri kita untuk nak mendapat kepentingan-kepentingan dunia semata-mata. Kena letakkan niat kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. No kompromi. Tak boleh kompromi dengan benda yang lain. Dan seperti mana kata seorang ulama, kalau kita meninggalkan sesuatu perkara, kita tinggalkan sesuatu perkara kerana manusia, maka itu adalah riak. Contohnya, contoh bukan ada kat sini, kat Afrika kan. Dia semayang, lepas semayang isyak kan, selalunya dia buat salat sunat selepas isyak, tapi malam ni tak nak buat. Tak nak buat, kalau aku buat ni kata aku riak lah. Dia kan macam tu. Dan dia fikir gitu, dia tinggal, dia tak nak buat salat sunat selepas isyak ni. Dia tinggalkan sesuatu benda itu kerana untuk manusia, maka itu dinamakan riak. Kalau dia buat sesuatu perkara kerana manusia, maka itu adalah syirik. Buat sesuatu perkara kerana manusia, itu adalah syirik. Meninggalkan sesuatu perkara kerana manusia, itu adalah riak. Dan ulama ini mengatakan, dan ikhlas adalah cara yang terbaik untuk menjaga daripada kedua-duanya. Maka kita kena ikhlas. Ikhlas dalam menuntut ilmu, kita akan dapat buah daripada keikhlasan tersebut. Allah permudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu. Ilmu yang kita belajar, alhamdulillah, lekat dalam diri kita, dan kita boleh terus mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, bila kita melakukan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermaksud saya katakan jangan langsung letak matlamat 5 tahun 10 tahun. Oh jangan, ni semua dunia ni. Kita kena letakkan matlamat kerana Allah saja. Bukan saya bermaksud begitu. Boleh kita nak meletakkan target kita 5-10 tahun akan datang, ataupun nak letak target 14. Apa? Macam mana kira tu? Antunya point 14 kan? 14 ke baik kan? 15 14 ni lagi apa tu? Tua sangat tak? 15. Kita letak 15. Malam ni dah fikir dah, insya-Allah aku dapat 15, insya-Allah aku dapat 15, insya-Allah aku dapat 15. Boleh nak letak begitu, boleh. Tak ada masalah, boleh. Tapi pastikan kita mengejar matlamat itu kerana Allah juga. Macam mana kita nak pastikan apa yang kita kejar itu kerana Allah? Macam mana kita nak pastikan kita kejar satu benda itu juga kerana Allah? Macam mana? Makna kata, bila kita nak berjaya juga dalam akademik ini, kita akan gunakan kekuatan akademik kita ini juga untuk menyumbangkan sesuatu kepada Islam, untuk menyumbangkan sesuatu kepada Islam. Itu menunjukkan matlamat kita kerana Allah. Dan saya berbincang dengan Hajah Alwiyah, kita punya kaunselor di Tech, bincang berkenaan dengan soal karier. Dia bagi tahu kita satu benda yang mudah. Sebenarnya kita terfikir, tapi kita buat-buat tak fikir tentang perkara itu. Kita bekerja, contohnya kita bekerja kerana kita adalah merupakan seorang da'i. Kerja kita itu sama ada kita ni engineer ke, kita ni doktor ke, farmasis ke, animator ke, apa-apa semuanya sekali ke, itu adalah sekadar platform kita. Platform je. Platform untuk kita cari tempat, supaya tempat yang kita dapat itu kita boleh gunakan untuk kepentingan Islam. Kita ada mindsetting begitu. Bukan kita nak dapat oh apa ni aku nak pergi naik satu lagi. Itu tak cukup. Kita dapat tempat itu, kita fikirkan kita nak buat dakwah kepada Allah. Barulah kita punya niat kita itu betul-betul disandarkan kepada Allah, bukan hanya sekadar dunia. Baik. Bila kita sudah mempunyai matlamat ini tadi,
Matlamat cantik macam mana pun, kita dah buat matlamat kita cantik, dah print dengan kertas warna kan. Lepas print, buat pula apa? Laminate kan. Lepas laminate, tampal pula kat bilik kan. Bagi dalam frame kan. Setiap kali orang masuk, oh ini kau matlamat ke? Wah, ni aku matlamat. Biasa kan? Ada, dan benda tu tak salah pun. Tak salah, boleh. Tak salah. Tapi matlamat itu hanya akan tinggal matlamat kalau kita tak buat satu benda keajaiban di dunia ni. Apa dia? Matlamat itu akan kekal matlamat selagi mana kita tidak buat satu keajaiban di dunia ini. Apa keajaiban tu? Keajaiban itu adalah tindakan. Kan? Kita kata, ya Allah, aku nak dapatkan 15 poin kali, tapi dia sebut zikir setiap hari. Lepas mayang, zikir wirid lepas mayang, lepas wirid lepas tu dia 15. Tak jadi. Konon menggunakan teknik visualization. Tak jadi. Kalau itu sahaja, takkan jadi. Orang yang hebat, kadang-kadang dia tak sampai masuk universiti. Kan? Macam contoh siapa? Bill Gates, Anthony Robbins, Oprah Winfrey, Henry Ford. Mereka ini dalam akademik tidak berjaya sangat, tetapi mereka dapat ilmu di luar daripada bidang ataupun di luar daripada kuliah mereka dapat ilmu lain dan mereka memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik mungkin untuk kepentingan mereka. Kerana apa? Kerana mereka bertindak. Kita ada matlamat. Apa yang perlu kita lakukan adalah tindakan. Kalau tindakan ini tak ada, macam mana cantik pun matlamat kita, kalau jawab dalam exam matlamat tu memang confirm boleh dapat 20/20. Memang cantik matlamat dia. Tapi kalau dia tidak ada tindakan, matlamat itu tidak akan bergerak ke mana. So kita kena bertindak. Bila nak bertindak ni pula ada masalah sikit masalah dia. Masalah apa? Malas lagi? Down. Syndrome down lagi. Lagi apa? Lagi? Kurang malas, tak bersemangat, kurang yakin, syndrome down, bosan. Itu semua. Tindakan kita tidak berjaya kerana kita dipengaruhi oleh emosi. Siapa boleh buat contoh? Sahabat kita. Ya. Contoh. Okey, anda buat keadaan anda begitu kecewa. Berlaku begitu kecewa. Badan lemah, mata lemah. Buat. Kecewa. Make feel sikit. Bagi yang boleh. Siapa yang boleh? Boleh belakang sikit. Aman. Soal. Kita bukan nak memalukan, nak menjadi contoh. Fahmi. Siapa yang akan depan ni akan makan sikit. Cuba anda buat keadaan anda lemah, kecewa, malas, badan. Yang ni nak tahu. Dia susah straight. Buat. Kalau tak rasa nak duduk lah. Lagi botol bakar. Kumal. Tak apa nak jadi ya. Dia kalau orang kecewa, kita lemah kan, kita buat lemah sikit. Kecewa kan.
Oh, saya dulu boleh dari takut. Also senyum kita ada senyum. Okey. Dengan sekelip mata, kita boleh tukar orang yang dalam keadaan lemah, kecewa, malas kita ni untuk dia jadi rajin. Mudah je. Okey, cuba berdiri tegak, setegak-tegaknya. Luruskan kaki, tegak. Buat badan bidang sikit. Buka betul buat badan bidang sikit. Senyum. Nampak gigi. Mata besar. Tangan bagi renggangkan. Angkat tangan. Saya boleh buat. Kelip mata dalam keadaan kita lemah. Kalau antum nak study dan fikir dah malam ni aku mesti study subjek ni, chapter ni sampai chapter ni. Boleh study. Tapi bila sampai kat bilik lepas makan mi goreng mama, kena Nescafe ice, balik ke bilik kita semua buka buku malas. Apa yang perlu antum lakukan? Cuma diri tegak-tegak dalam bilik. Terima kasih Mami. Diri tegak-tegak dalam bilik, tegakkan badan, luruskan badan, mata, terbeliakkan mata, tarik nafas kuat, hembus, angkat tangan, lepaskan dengan kuat. Kita akan nampak perubahan yang setara. Ni saya cakap ni bukan saya tipu ni. Bukan saya tipu, saya serius. Boleh tanya Cikgu Hassan sebab dia adalah pengamat NLP, Neuro Linguistic Program. NLP ada belajar benda ni. Sebab apa? Emosi kita boleh dipengaruhi oleh fiziologi kita. Fisiologi apa? Sama-sama medik. Fisiologi. Perubahan badan. Apa dia? Tubuh badan kan? Fisiologi. Disebabkan itu Rasulullah ni dah gunakan teknik NLP ni dulu lagi. Rasulullah kata kalau kamu dalam keadaan marah, kamu berdiri dalam keadaan kamu marah, apa yang Rasulullah kata? Kamu kena duduk. Change your posture. Bila kita ubah kita punya posture badan, secara tak langsung kita juga akan ubah kita punya emosi. Tak boleh juga marah juga, duduk marah. Pegang pijak-pijak macam tu kan. Rasulullah kata baringlah kamu. Baring relax sikit. Hilang semua. Yang pertama adalah fiziologi. Kalau kita lemah, kita malas, tukar posture kita, tegakkan badan, tarik nafas, buka mata, senyum, tukar nada kita. InsyaAllah kita akan bersemangat. Jangan lepas ni siapa duduk cenanda. Hari nak tidur dengan punya pusat di atas. Itu fiziologi. Fisiologi membantu mengubah emosi kita. Kalau kita malas, kalau kita kecewa, tak yakin dan sebagainya. Yang kedua, yang mengubah emosi kita adalah persepsi. Dia juga boleh mengubah emosi kita. Kenapa ada orang bila dia naik ke atas pentas, dia gugup, dia takut, dia gemuruh. Lagu semangat. Bila dia naik atas pentas, dia rasa gemuruh, dia rasa gugup. Tapi bila ada seorang lagi naik ke atas pentas, dia penuh yakin. Sebab apa? Sebab persepsi dia. Sebab persepsi dia. Betul? Betul tak? Okey. Berapa agak-agak tinggi dia, berapa agak-agak lebar dia? Berapa agak-agak tingginya, berapa agak-agak lebarnya? 8. Wah, masing-masing kalkulator saja matematik dia kira ni. 8. Kira berapa? 8. 8 tinggi, 4 lebar. Saya kata 8 tinggi, 2 lebar. Berapa agak-agak? 8. Berapa agak-agak? Saya setuju dengan 8, tapi lebar. Saya kurang setuju. Berapa sini? 3. Sini? 4. Sini? Berapa agak-agak lebar ni? Buat sikit Muslimat. 5. Sana? 3. Okey. Saya kata 8 kali 2. 8 tinggi, 2 lebar. Sebab apa?
Sebab saya melihat pemadam ini daripada sisi ini. Terbaik. Antum melihat daripada sisi depan. Sahabat kita Nuh kat belakang sana kata 3.5 tu. dia lihat daripada sisi tu. Sahabat sisi depan kata 3, dia lihat daripada sisi sini. Semua orang melihat sesuatu perbuatan orang lain, audio, visual, dia akan mengubah persepsi dia. Dulu lecturer kata, okey, hantar assignment pada minggu yang ke-10. Baru masuk 1 minggu, dah kata assignment suruh hantar minggu ke-10. Kebiasaannya kita, persepsi kita minggu ke-10, oh lambat lagi. 1 nak tambah kosong, walaupun tambah kosong, lambat lagi. Dah minggu ke-10 tu. Persepsi kita terhadap minggu ke-10 tu lain. Ada orang, persepsi dia, ush, tak kira lah 10 ke, minggu 1 ke, minggu sebelum tu ke, kita tak akan siapkan juga esok. Sebab apa? Persepsi dia mengubah emosi dia. Kalau saya kata, okey, esok semua tak jadi exam dibatalkan. Suka. Ada orang tu, aku dah banyak dah study, takkan lah nampak. Persepsi kita mengubah emosi kita. Disebabkan itu, sahabat-sahabat sekalian, pengakhirannya kita mesti mempunyai matlamat yang jelas. Matlamat kita jangan kita kompromi, bukan hanya sekadar di dunia tapi di akhirat. Bila kita sudah mempunyai matlamat yang clear, matlamat yang spesifik, apa yang perlu kita lakukan, tidak lain dan tidak bukan mestilah buat dalam keadaan yang kita kena bertindak. Kan? Kalau nasi ada depan kita, nasi arab, nasi kerabu, nasi apa semua depan kita, bau je, oh sedap, tapi tak angkat tangan makan. Tak edit, dia kena bertindak, barulah kita rasa kenyang. So kita kena bertindak. Dalam keadaan kita bertindak tersebut, ada perkara yang kita perlu perhatikan. Mungkin kadang-kadang kita lemah, gunakan teknik ini, boleh membantu kita, insya-Allah. Dan dalam kita bertindak juga, kita kena menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan manusia, terutamanya mak dan ayah kita. Calling lah mak ayah kita, Facebook ke dengan mak ayah kita, Twitter dengan mak ayah kita. Minta maaf ke, doa minta dimudahkan. Jaga hubungan mak ayah, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan kawan-kawan. Jangan mengganggu emosi kawan-kawan yang lain. InsyaAllah dengan adanya perkara-perkara macam tu, saya doakan kepada kamu semua mudah-mudahan berjaya dalam final exam ini nanti, dan juga berjaya dalam destinasi hidup masing-masing. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.